Macam benda malam ni. Aku buat. Ada rezeki. Masih lagi lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 3. Muka surat 3 baris yang ke-19 daripada atas. Muka surat 3 baris ke-19 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian memulai pula oleh musannif, yakni pengarang Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, dengan mula yang kedua, dengan memulai kali yang kedua, kerana memberitahu ia musannif pengarang Syekh Sanusi akan bahawasanya permulaan itu dua bahagi bagi permulaan ibtidah. Kemudian memulai pula oleh musannif, kemudian daripada memulai oleh musannif akan matan Ummul Barahin dengan Bismillahirrahmanirrahim terdahulu. Yang mana terdahulu Syekh Sanusi memulai kitab matan Ummul Barahin dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana mengikut aturan Al-Quran. Yang mana dalam Al-Quran ayat yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, permulaan surah Fatihah. Dan juga pengarang memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim kerana beramal dengan mafhum hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak, perbuatan yang bernilai pada syarak, yang tidak makruh, yang tidak haram, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut kurang keberkatan. Jadi beramal dengan mafhum hadis ni, pengarang memulai kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selepas daripada memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian memulai pula oleh musannif dengan mula yang kedua. Mana mula yang kedua? Di bawah tu Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Itu mula yang kedua. Sebab sebagaimana hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' tu di riwayat hadis yang lain pula kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta' juga. Jadi tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak, yang bernilai pada syarak, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, perbuatan tu pun terpotong juga, yakni kurang keberkatan. Jadi satu hadisnya, jikalau tidak memulai dengan bismillah. Hadis yang kedua pula, jikalau tidak memulai dengan alhamdulillah. Jadi hadis tu jadi macam berlawang lah. Dua hadis tu macam berlawang. Sebab apa? Sebab sama-sama nak letak di permulaan. Maka apabila pengarang memulai dengan bismillah, kemudian dimulai pula dengan alhamdulillah, nak ceritanya bahawa ibtidak mula ni ada 2%. Maknanya walaupun alhamdulillah tu duduk yang kedua, dipanggil permulaan juga. Duduk bubuh alhamdulillah selepas daripada bismillahirrahmanirrahim, dikira beramal juga dengan mafhum hadis kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdulillah fahuwa aqta'. Tiap-tiap perbuatan yang penting bernilai pada syarak, yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka perbuatan tu kurang keberkatan. Untuk terhasil keberkatan dalam perbuatan yang penting pada syarak, yang bernilai pada syarak besar pula ni, mengarang kitab, jadi dimulai dengan alhamdulillah, masih lagi beramal dengan mafhum hadis tu. Masih lagi beramal dengan mafhum hadis, sebab mula juga tu walaupun duduk yang kedua. Kemudian sebagaimana bismillah dimulai kerana Quran memulai dengan bismillah, alhamdulillah pun, sebab dalam Fatihah di surah yang pertama selepas bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kan. Maknanya apa? Dikira yang kedua dengan alhamdulillah ni dikira ikut aturan Quran juga. Tapi dengan mula alhamdulillah yang kedua ni masih lagi beramal dengan mafhum hadis. Tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, maka perbuatan tu terpotong, yakni kurang keberkatan. Nak terhasil keberkatan, kena mula dengan alhamdulillah. Ni lepas bismillah, alhamdulillah ni mula juga, mula yang kedua dia panggil. Bila mula ni mula yang kedua, kerana memberitahu ia musannif akan bahawa permulaan ibtidak tu dua bahagi. Ada 2% ibtidak ni. Ada 2%, maknanya kedua-dua tu panggil ibtidak jugalah. Yang pertama pun panggil mula, yang kedua pun panggil memulai juga. Jadi selepas dia mula dengan bismillah, pengarang memulai pula dengan alhamdulillah. Jadi kemudian memulai itu nak masuk kepada depan dah. Nak masuk kepada alhamdulillah. Jadi selesai dah minggu lepasnya hak syarahan huraian berkaitan dengan pengarang memulai kitab dengan bismillahirrahmanirrahim. Selesai tu. Kemudian memulai ini sudah tautiah, nak masuk kepada hak depan dah, nak masuk kepada alhamdulillah. Jadi kemudian mana selepas daripada pengarang memulai kitab Matan Ummil Barahin dengan bismillahirrahmanirrahim, memulai pula oleh musannif dengan mula yang kedua, iaitu alhamdulillah di bawah tu. Memulai pula oleh musannif. Memulai pula oleh musannif. Pula dengan makna apa ni? Macam lepas kan aidan tu, memulai pula oleh musannif. Dia makna jugalah tu. No, macam cerita minggu lepas. Sebab kalau pula ni berulang perkara yang sama. Kalau juga ni perkara lain, tetapi samalah. Bismillah
lain. Alhamdulillah lain. Tapi bismillah mula. Alhamdulillah mula jugalah. Gitu ya dah. Di bahasa Arab aidan, terjemahan terkadang dengan pula, terkadang dengan juga. Sini juga sebagaimana pengarang memulai bismillah, pengarang memulai juga dengan mula yang kedua dengan alhamdulillah di bawah tu. Alhamdulillah di bawah tu. Kerana memberitahu ia musannif pengarang akan bahawasanya permulaan itu dua bahagi, dua jenis permulaan. Mana yang pertama, mana bahagian yang pertama daripada dua bahagian permulaan ni dinama akan permulaan bahagian yang pertama tu permulaan hakiki dia panggil. Permulaan hakiki maknanya hak mula sungguh-sungguh lah. Hak yang kedua di bawah tu permulaan idafi. Permulaan idafi ni maknanya nak adu, nak banding dengan hak kemudian tu, dia masih lagi permulaan. Tu permulaan idafi. Permulaan hakiki ni hak depan sungguh. Sebelum dia memang tak ada apa-apa. Tu permulaan sungguh. Kemudian alhamdulillah ni sebelum tu ada bismillahirrahmanirrahim. Kenapa panggil permulaan juga? Sebab nak adu, nak banding dengan hak kemudian. Contohnya selawat dan salam, dia masih lagi di permulaan. Tapi permulaan idafi dia panggil. Jadi permulaan ada dua. Jadi makna kedua-dua ni dipanggil mula juga. Makna alhamdulillah pun panggil mula juga. Kalau bismillah tu memang mula sungguh dah lah. Sebab hidup depan sekali. Hak nombor dua tu selepas bismillahirrahmanirrahim disusuli dengan alhamdulillah tu masih lagi dinamakan mula. Mula macam mana? Depan ada dah bismillah, didahulukan dengan bismillah. Alhamdulillah jadi nombor dua. Mula kat mana? Permulaan idafi. Maknanya nak adu, nak banding dengan hak lain-lain tu, dia masih lagi di permulaan. Masih lagi di permulaan. Maknanya masih lagi beramal dengan mafhum hadis. Perbuatan yang penting pada syarak, yang tidak makruh, yang tidak haram, nak dapat keberkatan, Nabi kata kena mulakan dengan bismillah, dengan alhamdulillah. Maka masih lagi beramal dengan mafhum hadis tu. Mula juga dia panggil. Kalau kata kau jadi tak beramal lah dengan hak sabdaan Nabi, memulai dengan alhamdulillah, tak, masih lagi memulai dengan alhamdulillah. Mula idafi dia panggil, nak adu dengan hak kemudian. Jadi hak pertama ni dinamakan dia permulaan hakiki, iaitu permulaan yang hakiki ni, permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud. Kalau maksud sini nak karang kitab lah. Ini umum ni. Perbuatan hak bernilai pada syarak yang lain pun nak kena mula dengan bismillah juga. Nak kena mula dengan bismillah. Tu cerita hak perbuatan lain, perbuatan hak penting pada syarak. Ni kitab, kalau kita karang kitab lah. Hak maksud, tujuan di sini karang kitab. Jadi permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud tujuan karang kitab. Dan tiada mendahului akan dia, akan permulaan yang hakiki ni oleh sesuatu. Memang tak ada sebelum dia. Mana contoh dalam kitab ni? Seperti bismillah tu. Tu mula sungguh. Sebab apa? Sebab sebelum masuk pada maksud dimulai dengan bismillah, dan sebelum bismillah tu memang tidak ada apa-apa pun. Mula kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu ibtidak yang hakiki. Itu permulaan yang hakiki. Dia takrif dianya ma taqaddama amamal maqsud wa lam yasbiqu syai'un. Maknanya perkara yang terdahulu pada hadapan maksud, hak depannya, dan tiada mendahulu akan sesuatu. Hak tu hak mula yang hakiki. Mula hak sungguh-sungguh lah ni. Baik depan. Dan yang kedua,
Ni permulaan yang kedua, dinamakan dia permulaan idafi ataupun dipanggil permulaan nisbi. Mana apa? Kita adu, kita nak banding dengan hak lain. Itu dipanggil permulaan. Iaitu permulaan idafi ni, permulaan yang terdahulu pada hadapan maksud. Maksudnya sekarang kita duduk depan lagi ni. Dan jikalau mendahulu akan dia oleh sesuatu sekalipun, permulaan juga, permulaan maksud juga. Walaupun mendahulu akan dia oleh sesuatu sekalipun, dia panggil permulaan. Mana sesuatu sini? Bismillah tu lah. Dimula dah kan dengan bismillah. Dia panggil permulaan lagi. Sebab apa? Sebab duduk depan sebelum pada nak maksud mengarang kitab, isi kitab tu. Duduk depan lagi dia panggil permulaan lagi. Contohnya seperti alhamdulillah dalam kitab kita ni panggil lagi permulaan. Masih lagi beramal dengan mafhum hadis supaya perbuatan yang baik dimulai dengan alhamdulillah. Sebab dua hadis tu seolah-olahnya berlawan. Hak ni mafhumnya suruh mula dengan bismillah. Perbuatan yang bernilai pada syarak kena mula dengan bismillah, baru dapat keberkatan. Hadis yang lain pula suruh mula dengan alhamdulillah. Jadi macam berlawan pula hadisnya. Jadi hak ni suruh mula dengan bismillah, hak ni suruh mula dengan alhamdulillah. Jadi mula ni ada dua. Satu mula sungguh-sungguh. Mana dahulu daripada maksud, sebelum nak kan kitab dimulakan dengan bismillah. Lepas tu memang sebelum tak ada sungguh. Itu mula yang hakiki. Lepas tu macam alhamdulillah ni pula, dia duduk permulaan dahulu daripada nak masuk pada kitab, depan permulaan. Walaupun sebelum tu sudah didahulukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi dia panggil permulaan, tapi permulaan dia panggil idafi. Nak adu, nak banding dengan hak lain, dia masih lagi duduk di permulaan. Itu je lah. Sebab sini nak cerita permulaan ni kerana ada hadis. Dua-dua tu diperintah supaya di permulaan. Bismillah pun di permulaan, alhamdulillah pun bubuh di permulaan. Maknanya bismillah dan alhamdulillah sama-sama masih lagi duduk di permulaan. Cuma bismillah permulaan hakiki, permulaan sungguh-sungguh. Alhamdulillah permulaan idafi, maknanya adu dengan yang lain, nak banding dengan yang lain, masih lagi duduk di permulaan walaupun didahulu dah dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka di depan, dan jikalau mendahulu akan di sesuatu sekalipun, mana permulaan idafi ni seperti alhamdulillah, maka iaitu alhamdulillah sudah didahulukan dengan bismillah tu. Ada dah bismillah depan, masih lagi dipanggil permulaan. Apabila alhamdulillah ni permulaan juga, maka berkata musannif alhamdulillah. Ada kitab ni. Selepas bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu je. Pendek je. Alhamdulillah. Di bawah tu pula wassalatu wassalam ala Rasulillah. Itu hak dalam matan Ummil Barahin. Kemudian muka surat 5, i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam. Hatu hak matan Ummil Barahin. Pendek je. Alhamdulillah. Tu je. Hak saya sebut sudah macam hak rukuk khutbah Jumaat tu lah. Kita je lah. Tapi rukuk khutbah Jumaat tak ada lah bismillah tu. Rukuk khutbah Jumaatnya naik atas mimbar, pegang tukar alhamdulillah. Lepas tu wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apa kat dalam kitab kita ni? Lepas tu ittaqullah. Lepas tu baca satu ayat Quran, qul huwallahu ahad. Lepas tu duduk. Suka pula. Sudah dah rukun khutbah. Lepas tu bangun khutbah yang kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah ittaqullah.
Lepas tu berdoa, rahimakumullah, aqimus solah. Punya makmum pengung. Mayang dah. Mayang dah. Kena. Oh, laku lah masjid tu. Laku. Dah. Sekejap je. Tak ada. Tak sampai semini. Boleh semayang dah. Tak sampai semini. Dia memang gitu. Khutbah ringkas sahaja. Sesetengah tempat, khutbahnya ringkas sahaja. 5 minit, 10 minit. Panjang dia. Lepas tu kau semayang. Sebab syariat suruhnya ringkaskan khutbah, panjangkan solat. Kita panjangkan khutbah, ringkaskan solat. Kita terbalik. Khutbahnya Allah. Kita yang duduk ni lenguh. Yang berdiri tu dah tahulah. Punya lah panjang. Panjang sungguh-sungguh. Hak jenis. Hak macam kita kata macam tak ngaji langsung lah. Kadang-kadang nak mula daripada masuk waktu Jumaat tu dengan qomat sejam. Mula masuk waktu azan yang pertama tu lah. Dengan qomat tu sejam. Di tempat kita ni hak paling ringkasnya daripada bank yang pertama dengan qomat setengah jam. Tu kira hak ringkas. Tak payah nak jumpa hak tak sampai setengah jam daripada mula waktu azan yang pertama masuk waktu Jumaat dengan sembahyang Jumaat tu setengah jam. Tapi kadang-kadang sampai sejam. Waktu nak rasa lah pelik. Lama dia tak kira tu. Mana apa ni hanya berkhutbah sahaja. Dia macam tak ngaji pun. Hak berkaitan dengan aturan-aturan ketika berkhutbah. Maka timbullah macam-macamnya. Tak ada selawat lah, tak ada ittaqullah lah. Ittaqullah kut bahasa Melayu lah. Macam-macam. Hak lalu lah kita je. Ada orang tukang perhati. Lepas tu perhati saja je. Lepas tu ada orang hak dia undur balik kita angkut lain. Kita ni orang macam mana? Yelah tak ada arah lah. Hak je ni nyakit akhir zaman pesen tu. Pesen ni pandai berkhutbah tapi peraturan khutbah, syarat khutbah tak ngaji. Cuma yelah dia hak rukun khutbah ni hak dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain sebahagian dia rukun, kita tu dia sunat sahaja. Setakat duduk gitu je. Yalah. No tu sangat. Malah dengan zaman sekarang duduk kodoh tu jelah. Duduk kodoh gitu je. Mana kalau nak puas hati kok payahlah. Nak puas hati payah. Dia sekarang ni lebih kepada boleh berceramah, boleh bercakap. Takut masuk dalam khutbaul fitnah. Bimbang situ je. Khutbaul fitnah. Nabi sebut orang yang menyampaikan agama, yang mencelarukan agama. Sebab hanya kadang-kadang guna kepetahan semata-mata, ilmunya tak seberapa. Ilmunya tak seberapa. Tapi bercakapnya cukup pandai. Kita dengar pun Allah pandai dia. Dengan nada suara, dengan kelembutan. Mana dia cakap tu memang orang suka dengar. Orang suka dengar. Tapi kalau kita nilai kepada isi, memang tak ada lah. Bukan kata isi tak ada. Kadang-kadang isi tu jelas salah. Boleh naik sampai kita kata kok Radio Aikim pun ambil contohnya. Ada selok contohnya. Beri sebagai penceramah contohnya. Masuk ada Aikim. Tapi cakap ada. Ada satu rakaman saya dengar, nak cerita orang sekarang. Cakap kita dengar pun suka cara dia cakap. Tapi pengisian tu, hukum hakam tu memang tak betul lah, tak mengaji. Itu bukan saya dengar dia Aikim. Orang yang sama, dia ada kuliah duha gitulah. Macam kuliah duha. Kemudian dia pun ajar bab solat, kita kena jaga solat. Kalau tak jaga solat munafik.
solat lewat munafik, solat tidak berjemaah munafik. Pasal tu. Nak jaga solat ni, hukum hakam solat kena jaga. Solat kena pastikan ada tamak-ninah. Gitulah kitanya solat. Terukun dia tamak-ninah. Mana tamak-ninah dia ajar? Ni nak cerita siapa, kalau kita dengar pun Allah tak erti gitu lalu. Tamak-ninah ni macam mana? Tamak-ninah ni. Nak terhasil tamak-ninah tu. Mana tamak-ninah? Diam. Sekalian anggota. Lama mana? Lama mana diam? Subhanallah. Kata tak subhanallah tu? Tak kata. Kena kata dengan hati. Tak kata dengan mulut pun kena kata dengan hati subhanallah. Barulah terhasil tamak-ninah. Bila hati nak kata subhanallah tu, kita pun rokok. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Lepas tu kena kata dalam hati kita subhanallah. Baru boleh tidak baru dapat tamak-ninah. Kalau subhanallah azim 3 kali gak tu sami Allah tak ada tamak-ninah. Mana? Ada tak di kalangan orang kita ni siapa ke boleh terima seumpama tu? Ya, betul gitu. Sekarang subhanallah qada alhamdulillah. Alhamdulillah kena kata dengan hati. Tapi bila nak kata dengan hati alhamdulillah subhanallah, bila nak kata dengan hati subhanallah ni, nak kata di hati subhanallah ni kena tasbih 3 kali siap baru kata dengan hati subhanallah, baru dapat tamak-ninah. Apa ni? Kalau setara ni lah ajar. Tak erti orang panggil apa? Tahap gabang panggil ni. Apa benda barang? Tahap gabang tak dipanggil tau. Dah. Tu hak rakaat. Kemudian iktidal pula nak terhasil qada tamak-ninah ni. Ni penting ni, tak ada tamak-ninah ni. Ni munafik ni. Tak solat tidak sah ni. Iktidal pula. Sami Allahu liman hamidah. Kita pun baca dalam iktidal, Rabbana lakal hamd. Kena berhenti, jangan sujud semata. Kena kata dalam hati, subhanallah. Barulah dapat tamak dalam iktidal pula. Kalau Rabbana lakal hamd, terus sujud. Tak ada tamak-ninah. Nak kata subhanallah tu, biar selesai dulu. Rabbana lakal hamd. Berhenti tu, dan hati kata subhanallah, dapat tamak-ninah, baru sujud. Mana? Tapi time bercerita, bunga lah kita kata cakapan. Tapi kalau tamak-ninah ni apa perkara pun tak tahu, cuma dia kata subhanallah ni jangan tak ada kata kat mulut dah apa, tapi kena kata dalam hati. Lepas tu bila nak kata dalam hati ni, biar selesai habis tasbih dan rokok, selesai bacaan dalam iktidal, berhenti, hati kita kata subhanallah, barulah dapat tamak-ninah, barulah berpindah rukun, barulah dapat tamak-ninah. Kalau habis je Rabbana lakal hamd, Allah turun lalu sujud, tak ada tamak-ninah. Tu kata boleh. Mana? Tak tahulah. Jadi dia boleh diberi bercakap agama tu, dia pengajian mana tak tahulah. Ada satu kali tu orang mengajar lah. Ni dua-dua ni Ustaz Zah belaka ni, bukan Ustaz. Banyaklah dia program-program besar-besar lah. Dah orang boleh cakap ni memang orang suka. Dia ajar dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena berhenti sekejap. Kita niat di hati kita apa yang kita nak. Niat di hati apa yang kita nak. Betul. Lama ajar tak adalah anak murid tanya, Ustaz Zahir, kalau berhenti gitu bukan putus mualak? Putus mualak. Sebab kita baca Fatihah, syarat untuk sah rukun Fatihah di antaranya adalah mualak. Mualak ni sambung menyambung dia panggil tau. Mualak. Mana berhenti qada bernafas je. Berhenti qada bernafas je. Qada bernafas ni orang muda, qada pendek je.
Kalau orang tua kau dah menapah tu, kau dah menapah orang tua. Kalau orang lelah, kau dah menapah, kau dah menapah lelah. Gitulah. Kau dah menapah tu. Kalau orang mari batuk, kau dah menapah air diselang dengan batuk tu. Yelah, kau dah menapah kalau orang tua ni, dia daklah sependek kau dah menapah orang muda. Mungkin dia nak sambung tu. Lepas tu kadang-kadang orang tua, dia solat, baca patah dewasa. Kalau dia wakaf, tiap-tiap hujung ayat, memang dia tadi terima rokok lama tak habis lagi Fatihah. Sebab dia wakaf, dia berhenti tu, jadi menapah dia tu menapah. Macam orang tak cukup napah. Bukan nyakit lelah ni. Bukan nyakit lelah. Tapi kita kata nak pasien tu lah kita kata. Kata buat apa dia kata di seorang ni dok dang Fatihah. Terima rokok lama tak habis. Dia pun baca. Patut pun. Dia berhenti tu. Kalau kita setara tu berhenti, 2 kali berhenti dah. Dia sekali berhenti baru. Mana dia nak mula balik tu. Dia napah dia tak pernah ada. Jadi dia nak pastikan dia ngerti imam tak ketinggalan, dewasa jadi. Jadi makna berhenti kau dah bernafas sahaja. Ni berhenti nak niat dah hati pula nak gapo-gapo pula. Putus malak tu ustazah. Barulah dia tak ajar seumpama tu. Anak murid pula tegur. Dia nak kata orang ajar pergi tu. Tak tahu kau hakam ni orang panggil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berhenti. Apa nak? Kita nak apa ni? Nak dapat ketinggian di sisi Allah ke? Nak dapat maqam di sisi Allah ke? Niat di situ doa. Mana kita berhenti, kita doa lah. Niat di hati kita. Bukan doa, niat di hati apa yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala. Putus mualak Fatihah tu. Tak cukup syarat rukun Fatihah, tak jadi Fatihah tu. Yang ambil mana perkara seumpama ni? Tapi orang ni memang nyatalah latar belakangnya bukan pengajian agama, pengajian memang sampai ke Amerika tapi bidang dunia. Apabila orang pejabat agama telefon tanya pengajiannya di mana, tapi tak tahulah yang telefon tu pejabat agama. Ustaz pejabat agama pun tak memperkenalkan diri, cuma telefon tanya, ustazah belajar di mana? Saya belajar dengan Allah pukul 3 pagi, dia jawab. Mana memang dia bunyi tu macam dah tanya ni tak percaya ke dia. Tak percaya. Mana apa? Tak percaya tak usah belajar dengan saya lah. Tanya belajar mana tu tak boleh. Dia jawab belajar dengan Allah pukul 3 pagi. Dia panggil khutabaul fitnah, Nabi kata. Tukang-tukang ceramah agama yang mencelarukan agama. Yang menjadi fitnah pada agama ni. Tapi di Terengganu kita memang tak ada khutbah pendek tau. Tak ada. Kalau kita tempat lain kita akan jumpa, sudah dah. Sukanya. Kita tak pergi tempat lain. 5 minit, 10 minit je. Sudahlah 2 khutbah. Tadi tu hukum khutbah sungguh tu. Ambil kesempatan beri nasihat. Kalau buat hukum khutbah tu sungguh, tak ambil kesempatan hari lain orang tak mari dah. Hari lain orang tak mari dah. Ambillah kesempatan, ambil poin-poin sudahlah. Poin-poin utama. Kita ni kadang-kadang baca khutbah ni dah mengajar orang tak mari dah. Mengajar orang tak mari dah. Kalau kita mengajar hak tak sesuai dengan orang, dia mungkin akal punggung. Kalau jemaah, orang mesti kena mari. Kita kata apa pun, dia tak boleh akal punggung dah. Kan kita? Jadi orang dengar khutbah ni macam sudah diikat. Kalau kita mengajar, orang dengar orang mengajar ni tidak diikat. Dia bila-bila masa boleh angkat punggung. Ustaz ni aku balik boleh angkat punggung. Tapi kalau khutbah ni kadang-kadang sedap. Kalau kira ialah masa-masa tengah dak matang tu, tak ada masa hok paling puas hatinya masa khutbah jemaah. Puas hati. Puas hatilah. Lepas tu kok tak ada dalahnya jadi orang lah. Sebab apa? Sebab masa tu orang ada belaka tak terkecuali
Dan orang tak boleh kata apa masa tu. Ke boleh bertanya. Kalau masa mengajar, orang boleh bertanya, Ustaz nak tanya satu soalan, sedap nak bunyi. Boleh orang tanya. Ada? Tapi khutbah, boleh. Tu khatib nak tanya. Ada lah tu akad dia orang Kuantan tu. Kalau tanya gitu. Jadi tika tu lah. Sebablah tika tu kita maknanya kodok-kodok ringan-ringan je. Jadi jangan soalnya kita memang kalau ikut nafsu kita biar lah. Kita kata kok balik tu mupu. Kita nak gitu. Balik tu biar dia jalan tu jadi uyah ayam. Pening hari ni kena. Padam muka. Nak gitu. Tu nafsu. Maknanya dengan kodok masa singkat kita beri point-point je. Biar dia terfikir. Jangan kita mendesak. Jangan kita sengelai nak biar dia. Tak begitu. Orang ni akan jadi kerah kalau kita desak seumpama tu. Sedikit demi sikit, beri sikit. Maknanya dia mai keinsafan sendiri dak kata orang ni memang memaksa dia. Tak. Tapi kalau ikut kehendak kita, memang kita nak beri. Bila lagi nak beri? Kadang-kadang ni orang kalau boleh, kalau mengajar tu biar orang lari. Tunggu ada orang, Ustaz cerita gitu tak lari Ustaz. Ustaz kan cerita ni biar lari dia. Nak suruh lari. Kita nak suruh mari, dia nak suruh lari. Dia tak puas hati kalau orang tak lari. Dia tak puas hati kalau orang tak lari. Kalau orang mari duduk tu dia tak puas hati. Sebab apa tu? Tak kena tu. Kena dia lari lagi. Apa pun nak kena gitunya. Kita ajarlah sedikit. Pengajaran tu bukan hanya kepada orang yang mengajar tu sendiri. Bukan semata-mata nak beri. Dia kesong dah. Panggil apa? Tapi kalau masa muda-muda bukan gitu belaka juga. Lepas kita mikir panjang tu, tak payah kita desak-desak. Kita hanya menyampaikan kodok yang ringan lembut, sikit. Khutbah 10 minit, 15 minit, ambil ayat-ayat utama tu. Ambil ayat huras atau ayat jangan duk panjang-panjang. Panjang tu dia akan pergi faham. Panjang tu ayat ke dia tu. Gitu. Kalau ambil ayat semata-mata, terjemah ayat ada huruf yang sedikit, tak panjang, dia akan nampak ayat. Tapi kalau panjang gitu, dia akan nampak kita nak tarik ikut kita. Mana seminggu 2-3 ayat, 4 ayat. Seminggu 3 ayat, 4 ayat. Padang lah. Ni kalau berjela tak ada boleh ke apa. Berjela panjang, hukum khutbah pula tak cukup. Mengigar pula orang ni. Rukun khutbah pun tak cukup. Syarat bagi rukun pun tak tahu. Ya, pendek. Alhamdulillah. Dalam kitab kita di bawah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Jadi pengarang ni memulai selepas bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah. Kau dah tahu je. Alhamdulillah. Apa terjemahan dia? Arti alhamdulillah bermula, tu mubtada alhamdu. Bermula segala puji itu bagi Allah. Bermula segala puji bagi Allah. Milkun lillah, mukhtassun lillah, mustahaqqun lillah. Pujian itu milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dengan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekalian pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Hak dalam ni innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Pujian kerajaan, pujian dan nikmat laka, milik engkau ya Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Allah, milik bagi Allah kerajaan, wa lahul hamdu, milik bagi Allah kepujian. Jadi segala pujian milik tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji,
sekalian pujian. Kadang-kadang semua kitabnya dia tulis dengan puji. Dia gitu. Dia buat puji, dia pun bubuh nombor 2. Puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pujian milik Allah. Dia alhamdu tu dia lafaz mufrad. Kalau kita kira alhamdu tu satu je lah pujiannya. Cuma alif lam pada alhamdu tu dia panggil alif lam lil jinsi. Jenis pujian. Bila masuk alif lam lil jinsi, kaedah dia lapah mufrad dibatal makna mufrad tu. Mufrad ni satulah. Alhamdu satu pujian. Tapi bila masuk alif lam lil jinsi, mana jenis pujian. Bagai pujian. Banyak. Tu keluar segala tu. Dia segala ni jamak. Bukan mufrad segala ni. Tapi alhamdu dia lafaz mufrad. Masuk dalam jinsi, dia batal lah makna mufrad. Makna satu tu batal. Maknanya segala pujian itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau duduk sini ada masalah lah kitanya. Puji ke apa ke milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang puji kita pun tak ada apa-apalah, sebab segala pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah ni setengah pandangan lebih afdal daripada la ilaha illallah. Tapi jumhur kebanyakannya hak paling lebih la ilaha illallah lah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih perkataan yang aku kata, Nabi kita kata, dan selebih-lebih perkataan yang dikatakan oleh Nabi-Nabi sebelum aku adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Itu paling lebih. Itu biasa dengarnya afdalu zikri la ilaha illallah. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. Itulah afdalu zikri la ilaha illallah. Itu hadis Nabi. Afdalu zikri la ilaha illallah. Itulah Tok Syekh tahlil tu. Tok Syekh tahlil kan, afdalu zikri la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang tengok Tok Syekh, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia dengar tak? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hadis Nabi, afdalu zikri la ilaha illallah. Tak ada fa'lam. Fa'lam tu ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambika walil mu'minin. Itu ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri di hadapan tak ada. Hadis nabinya afdalu zikri la ilaha illallah. Ayat Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka hendaklah kamu mengetahui, kamu makrifah bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perintah Quran. Lepas tu reka cipta potong sekat-sekat, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi hak kita lah. Hadis Nabi pun tidak, ayat Quran pun tidak. Lepas tu sendirian berhak. Hak cipta yang terpelihara keang sendiri. Dia gitulah. Bunyi sedap tu. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bunyi sedap je. Di afdalu zikri la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran. Jadi hak tu kebanyakan ulama paling lebihnya la ilaha illallah. Tapi ada pandangan hak paling lebihnya alhamdulillah. Sebab la ilaha illallah itu tauhid, mengesakan Allah. Adapun alhamdulillah, sekalian pujian tertentu bagi Allah. Di situ ada tauhid.
Kenapa sekian pujian tertentu bagi Allah? Sebab semua perkara kebaikan datang daripada Allah. Maka sekalian pujian kembali pada Allah. Itu tauhid dia panggil. Tapi alhamdulillah, bukan tauhid saja, dia ada pujian pula tambah selagi. Adapun la ilaha illallah, tauhid saja. Alhamdulillah ada dua. Tauhid pun ada di situ, hamdan, pujian pun ada di situ. Atas pandangan dia kata alhamdulillah lebih besar pahala daripada la ilaha illallah. Besarnya alhamdulillah. Hak kita duduk berwirid lepas solat tu lah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kena sebut molek lah. Dia alhamdulillah ni, ia tak macam subhanallah, ia tak macam Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar, kita laju pun boleh jaga. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia boleh jaga. Alhamdulillah ni, mana? Kalau buat cepat, cuba buat, cuba buat. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah. Apa benda di bilang ambil? Bilang ambil apa panggil? Jangan gitu. Sungguh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia boleh cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah boleh cepat. Tapi kalau alhamdulillah, mana? Alhamdulillah. Bila aku ada lidah pasal, boleh go. Mana je? Alhamdulillah. Mana? Betul? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dah kita tasbih 33 kali ni, kita 33 kali bilangan satu-satu. Kita tak muwasal. Tak muwasal. Sebab 33 ni kalau kita panggil 1 33 lah. Jadi kita tak muwasal. Sebab dia 1 bukan apa panggil apa ni? 33 ni stokor bukan. 33 1 dia kena 1 lah. Ada juga dulu ada aja. Subhanallahi, 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 subhanallahi. Patut alhamdulillah, alhamdulillah. Patut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tak boleh kita satu-satu. Bukan sewasal. Dah kalau satu-satu dia kata nak berhenti, dia kata kena tarik nafas baru boleh berhenti. Dah tarik nafas. Subhanallah. 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 Buatlah tarik nafas. Dah tak tarik nafas tu, tak panggil satu-satu. Yelah, panggil satu-satu ni kalau nak berhenti sungguh wakaf, main tarik nafas. Tak tarik nafas panggil wakaf juga, tak panggil satu. Dia tak ada, dia satu-satu, dia tak pasal. 33 tu satu-satu. Hak tua-tua kita duduk ajar kita tu macam medah. Maka sekarang mari ajar dah, dia kira macam satu nafas. Maknanya bukan wakaf, wasal. Dah wasal, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ajar gitu. Sebab apa? Sebab kita sambung, dia kata. Dah, kita tak sambung. Kita satu. Jadi alhamdulillah ni lebih ni. Dia tak sedut laju-laju lah. Alhamdulillah. Ada ulama mengatakan lebih afdal daripada la ilaha illallah lagi tu. Besarnya alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, segala puji tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian pujian kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita mengesakan Allah pada segala perkara yang semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula puji itu terbahagi atas 4. Ni dia nak ni pergi pula kepada bahagian-bahagian pujian. Pujian semua sekali ada 4. Keempat pujian kembali tertentu milik kepunyaan Allah Subhanahu wa taala.
Ni kalau kita observe sikit. Ni timbul puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Kita dengar tu pelik dah. Qadim Allah. Hadis ni makhluk kita. Qadim puji qadim, Allah puji Allah. Kembali pada Allah. Qadim puji hadis, Allah puji para anbiya, Allah puji para aulia, Allah puji para salihin muttaqin, Allah puji kepada makhluk. Kita puji Allah, kita puji hadis sama hadis, kita puji sesama kita. Kesemua tu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kesemuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni panggil tauhid ni. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pujian sesama kita pun, awak baik, awak kuat belajar, kuat buat amal, rajin berzikir, rajin mengaji Quran, rajin infak tolong orang contohnya. Semua tu mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, kesemuanya datang dari Allah. Mana kalau puji baik pun alhamdulillah, kembali pada Allah. Mana kita puji orang pun hanya nak cerita sukanya kita kepada kebaikan. Yang mana kebaikan tu datang daripada Allah. Dan kita yang menerima pujian pun tak apa, kembalikan pujian orang pada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita boleh buat kebaikan ni semuanya taufik, hidayah, inayah daripada Allah. Kitanya la haula wala quwata illa billah il aliyil azim. Kita dah baca semua. Kita tak ada daya upaya untuk mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sunat perbanyak kata la haula wala quwata illa billah, akan menjadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Perbanyak kata la haula wala quwata illa billah. Tapi apa makna dia? Kena ambil makna lah, kena faham. Maknanya kalau orang puji kita pun alhamdulillah. Dia mari sera sikit, kembang bunga tu, kita manusia biasa. Orang puji tu marilah rasa suka je, rasa bunga tak? Orang panggil apa? Kembang lubang hidung orang panggil. Kembang lubang hidung. Tak apalah, kembang sikit-sikit. Jangan kembang sampai naik terapung gitu. Tu jadi tu. Jadi macam katung lah. Dia masuk angin terapung, zambuh gitu. Dia kembang sikit-sikit tu, kita orang awam adalah. Tak tu kalau kita dak jadi riak, ujub, tak ada apa-apalah. Suka tu, lepas tu kita pun alhamdulillah. Kembalikan pujian kepada Allah. Mudah-mudahan hak kamu kata baik itu, kamu kata baik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tutup keburukan kita daripada kamu. Sebab tu kamu boleh puji. Sebab Allah Ta'ala tutup keburukan kita, nak Allah Ta'ala tutup. Sebab tu orang boleh puji. Kalau Allah Ta'ala buka hakiki sebenarnya kita ni siapa, tak ada orang nak puji Jadi orang puji ni kerana Allah Ta'ala tutup. Allah Ta'ala tutup ni buka peluang kepada kita bertaubat dengan Allah. Kekurangan yang ada di kita. Tutup ni atas dunia ni. Allah setar, Allah tutup atas dunia. Tapi sampai di pada mahsyar, Allah Ta'ala akan buka di hadapan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada tutup dah tika tu. Tika tu baru kita tahu orang tutup puji lama kening. Oh gitu balas dia. Perangai dia gitu. Jadi maknanya orang puji kita hanya pandang zahir. Tapi alhamdulillah, hak dipuji kebaikan tu pun tu taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak duduk situ tu payah. Kita bila orang puji kita baik, kita lupa hak kita sebenar yang kita kenal. Kita ambil hak orang puji kita, hak orang tak kenal. Tak? Kita kenal lah, kita sedar. Tapi apabila orang yang tak kenal kita puji, kita lupa dah hak kita sedar ni. Kita ambil hak orang hak tak kenal kita yang sebenar, kita ambil pujian dia, maka kita angkat diri. Tu pun orang nak. Kita ambil hak keyakinan kita sebenar, kita ni siapa, kita tutup waktu, kita ambil hak pujian orang yang hanya orang tu tengok pada zahir saja. Tapi tak apalah, kita terimalah pujian, tapi kembalikan pujian kepada Allah. Sebab kita dok kata semua alhamdulillah,
alhamdulillah, sekian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pecah pula puji itu terbahagi atas 4 bahagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.